Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen beli benda-benda mengarut dekat Shopee dan juga Lazada, episod yang ke-7. Dalam episod kali ni, saya ada beli 4 item dan berbanding dengan item-item yang saya beli dalam episod sebelum ni, item-item dalam video kali ni dia tak mahal sangat. Maksimum dalam RM59 Malaysia. Cuma dari empat item yang saya beli ni, kita nak tengok berapa biji ataupun berapa jenis yang betul-betul berfungsi dan berapa biji yang mengarut. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Okey, kita pergi dekat item yang pertama. Ni cerita lucu sikit Kalau anda selalu tonton video-video yang saya publish dekat channel YouTube Mona Lisa, which is saya memang publish video hari-hari sekitar pukul 5 hingga 6 petang macam tu, anda akan dapati yang saya tak mempunyai sebarang dedicated cutter ataupun pisau untuk buat unboxing video. Kadang-kadang ada guna pisau yang macam ni, kadang-kadang ada guna pisau yang macam tu, and lately saya hanya menggunakan bilah dari cutter ni, and saya sangat-sangat tak recommend anda follow benda ni. Sangat bahaya kot. Jadi bila saya scroll Shopee, saya cari pisau yang menarik. Saya tak nak pisau-pisau yang biasa. Saya tak nak cutter yang harga RM1, RM2 tu. Saya nak something yang ada kelainan compare dengan orang lain. Bila saya scroll dekat Shopee tu, saya jumpa satu pisau yang dibuat menggunakan tema Apex Legend, Octane tu, yang cucuk dan dia terus lari laju kan, hero tu lah. So, pisau tu sampai dekat saya. Ini dia. Anda boleh tengok lah, dia punya design sangat-sangat cantik. Ada keemasan, which is ini bukanlah emas yang original Lepas tu dekat bahagian bawah ni, tempat cucuk untuk dia lari laju tu, Octane Helium tu kan. Lepas tu kita boleh lock dekat sini kita boleh lock dan kita boleh buka dia. So, masa buka tu, saya dah perasan something wrong lah dekat pisau ni. Saya tengok dia punya bilah ni macam tak tajam sangat. So, saya pun ambil kertas Saya ambil kertas dan saya cuba potong. Saya cuba potong tapi tak dapat. Saya cuba tekan lagi. Still macam anda dapat lihat dia tak memberi kesan sangat lah. Jadi saya fikir macam, oh kena scam dah aku kali ni. Memang kena scam dah. Dia bagi pisau yang tak tajam. Then at that time, saya terfikir untuk cek balik apa yang saya beli. And bila saya baca balik tajuk dia ataupun dia punya produk tu, rupa-rupanya ini adalah toys. Ini adalah mainan. Tengok bazir duit RM20 aku. Tapi yes, ini antara kita kata design dia lawa lah kalau anda nak jadikan dia sebagai koleksi item-item yang anda boleh simpan. Tengok sekali lagi, dia memang pakai gold macam tu, dan anda boleh buka macam ni. Boleh main lah, boleh main, but still bahaya lah sebab dia tajam dekat bahagian hadapan, walaupun dia punya bahagian tepi tu, dia punya bilah tu tak tajam sangat. Ini saja untuk item yang pertama. Okey, kita pergi kepada item yang kedua. Item yang kedua ni sangat besar. Kalau anda tonton video saya sebelum ni, saya ada 2-3 kali lah cerita untuk dapatkan posture badan yang betul. Bila kita pakai mana-mana gaming chair, kita kena ada pelapik kaki. Sebelum ni saya pakai Ottoman chair. Ottoman chair ni dia kecil and kita boleh letak kaki atas dia. Yang tu dah bagus, tapi disebabkan saya dah guna dia dalam satu jangka masa yang lama, so dia macam dah nak rosak lah. That's why saya pun cari pengganti dia. Ini footrest, saya cari dekat Shopee, saya jumpa yang ni. Harga dia pun tak mahal sangat lah. Nanti saya letak dia punya harga dekat bawah. And saya beli dengan harapan yang saya boleh guna dia. Nampak tak ada macam apa reflexology dekat sini. Kita boleh macam tolak kaki kita dapat reflexology, something like that lah. Bila saya cuba guna benda alah ni, disebabkan saya pendek, bila saya duduk atas kerusi ni, kaki saya akan terangkat sikit lah. So, saya kena guna yang paling tinggi. Jadi, yang ni kita boleh laras kita boleh laras, naikkan dia ke level yang paling atas. Sekejap Alright. So, ini level yang paling tinggi lah. Tapi, still
tak capai level yang saya nak. At last, saya tolak dia ke tepi. Walaupun harga dia macam tu, saya tolak dia ke tepi. Saya guna Ottoman chair yang saya pakai sebelum ni. Ottoman chair lagi murah dari ni. So, anda decide lah untuk lapik kaki anda dekat bahagian bawah tu supaya kaki anda tak tergantung ataupun tak terlebih macam tu. Anda boleh beli sama ada Ottoman chair yang harga dia dalam 20 lebih macam tu, ataupun yang ni. Yang ni mahal sikit lah. Okey, kita pergi kepada item yang... So, saya boleh simpulkan kepada anda yang kalau anda kaki panjang, anda boleh beli yang ni. Tapi kalau anda pendek macam saya, sekitar 156 cm macam tu, saya tak recommend anda beli yang ni. Memang tak kena dengan kita punya ketinggian lah. Okey, kita pergi kepada item yang ketiga. Ini dia. Ini dia foldable armrest untuk kita pasang dekat kita punya meja. Harga dia dalam RM59 Malaysia. Saya beli yang jenis foldable. Kita boleh lipat dia. Kalau anda nak murah, anda boleh beli yang tak lipat sangat. Benda ni sangat berguna untuk kita letak tangan dekat meja yang boleh kepit lah. So, kita kepit dia dekat sini dan kita boleh guna. So, cerita dia begini memang secara teori benda ni sangat-sangat membantulah. Tapi saya kan pakai adjustable table yang mana dia punya control ada dekat belah kanan. And saya adalah right hand punya user. So, saya guna mouse belah kanan. Saya beli ni pun sebenarnya untuk lapik tangan saya disebabkan kerusi yang saya guna sekarang dia tak boleh nak laras depan belakang. So, saya beli dia dengan harapan saya nak guna dekat sini and saya boleh lapik tangan. Benda ni boleh buat. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Kita boleh kepit dia. Dia just pakai macam apik G dan kita boleh tekan kat sini untuk laraskan dia. Untuk jatuhkan dia tu kan. Tapi disebabkan saya ni banyak bergerak, saya banyak pusing kiri kanan, at last benda ni dia mengganggu saya punya kerja. Instead of dia membantu bagi saya keselesaan, tapi dia menjadi beban kepada saya. Benda ni berfungsi, tapi bukan untuk saya. Kalau anda jenis macam duduk dekat tak ada control center untuk meja dekat belah kanan, kemudian anda just tak bergerak banyak sangat kan, kanan, kiri, belakang, depan. Macam saya memang buat kerja belakang dan depan, saya terpaksa pusing kerusi macam tu. So, saya sangat-sangat recommend anda beli benda alah ni. Dia, sekali lagi, dia berfungsi, dia membantu kita, dia bagi keselesaan kepada kita. Tapi sayangnya dia tak sesuai dengan cara saya bekerja lah. Okey, kita pergi kepada produk yang terakhir. Ini boleh dikatakan pengganti kepada Stream Deck. Kalau anda nak beli Stream Deck dari brand yang anda nak beli dari Elgato macam tu, harga dia mahal gila kan. So, saya beli ni. Ni actually external numpad je. Cuma design dia ni menarik sikit and dia ada knob. Dia punya function nak kata sama dengan apa yang Elgato offer tu tak ada. Kita just remap sahaja benda ni dengan mana-mana button yang ada dekat keyboard kita. Tapi kalau anda memang tak guna, anda just macam saya guna 70% keyboard macam tu, benda ni sangat-sangat berfungsi. Okey, kenapa saya cari benda yang seakan-akan dengan Stream Deck ni adalah kerana saya kan selalu buat live dekat YouTube channel Mona Lisa, and dekat live tu saya mesti ada dua scene punya. Satu scene yang muka saya besar gila untuk saya sembang dengan anda, dan satu lagi scene muka saya kecil dan maybe saya buat presentation Shopee ataupun saya main game Fall Guy dengan anda semua kan. So, saya kena tukar, saya kena switch antara dua scene tu. Kalau sekarang saya setting je dekat keyboard saya ni, tapi kadang-kadang bila saya type disebabkan saya share button, saya type tu dia tertukar sendiri scene. Saya ada buat macam scene tukar-tukar scene tu kan. Jadi saya pun cari benda yang boleh selesaikan masalah saya dengan harga yang murah. Macam ni, harga dia RM59 sahaja. Siap ada knob lagi. Ini anda boleh tengok dekat dia punya Shopee, ada banyak pattern. Ada yang macam saya ni, saya pakai wired punya. Anda boleh beli juga yang Bluetooth. So Bluetooth 9 button, tak ada RGB. Lepas tu ada juga Bluetooth 9 button, ada Bluetooth 12, Bluetooth semua tak ada RGB Ada 6 key, ada Y, ada semua ni anda boleh tengok. Saya beli 3 key Saya beli 3 key. Yang ni dia ada LED RGB. Menarik tentang benda alah ni, selain dari remap, saya nak cerita sikit tentang dia punya physical. Dia ada 3 key, and ketiga-tiga key ni ialah mechanical switch, dan kita boleh tukar switch ni kalau kita nak. Dia datang dengan blue switches, tapi saya dah tukar dekat bahagian bawah ni.
saya dah tukar kepada black switch. Bahagian atas ni still blue switch lah. Dia jenis hot swappable dan dia punya numpad, dia punya knob ni boleh dikatakan dia punya pusingan tu high quality. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak setting dia. So dia ada bagi kepada kita software. Software ni kita kena minta dengan dia punya seller. Seller dia tak bagi direct lah. And just nak panjangkan story, saya set up dekat saya punya laptop Gigabyte Aorus 15G, tapi dia tak tahu kenapa walaupun saya dah install dia punya software ni, dia tak detect. Dia tak detect. Saya dah tukar dengan banyak cara, saya dah tanya seller dia sangat bagus, dia sangat-sangat membantu walaupun tak dapat result. Last kali saya cuba tukar dekat laptop kawan saya cuba dekat PC saya yang lain, alhamdulillah berfungsi dengan bagus lah. So dekat sini anda boleh nampak dia dah ada tulis connected. Bawah dia ni anda boleh nampak ada tulis key 1, key 2 sampailah key 16. Sebab numpad dia kan dia ada jual banyak kan, button-button yang ada 16 sampai 16 button. Dan ni K1, K2, K3 bla 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 ni adalah untuk knob. Sebab anda boleh tengok ada sesetengah yang dia jual kepada kita ni ada sampai 2 knob. Nak guna untuk apa tu terpulang pada anda. Balik kepada software dia, cara nak guna dia sangat-sangat simple. Okey, katakan key 1 ni saya nak set dia sebagai sebab saya punya keyboard ni, okey tengok saya punya keyboard saya ni tak ada end button dan tak ada home button. Jadi kedua-dua key tadi tak akan mengganggu saya. Jadi saya nak set up benda alah ni ada end key dan juga home key. Apa yang perlu saya buat? Okey, dekat key 1 ni saya tekan dia dan saya pilih home button dan saya tekan download. Sama juga dekat key 2 saya tekan end button, saya tekan download. Lepas tu satu lagi saya key 3 ni saya buat dia sebagai print screen lah, print screen button dan saya tekan download. Dan dekat kanan ni anda boleh nampak ada K1, K2, ini adalah kita punya knob. Okey, K1 left kita buat volume down, lepas tu kita buat K tengah iaitu kita buat play and pause pun boleh. Lepas tu kita tekan download, and K1 kanan bila dia berpusing ke arah kanan tu kita buat dia tambah volume dan kita dah boleh guna. Kita test dengan volume button dulu Alright, so kita dah boleh negatifkan dia. Nampak tak? Saya pusing ke, anda nampak terbalik sikit lah sebab saya terpaksa buat macam ni. Saya punya kabel tak panjang sangat. Laptop pun dah tak ada, saya hantar warranty disebabkan rosak screen. So bila kita pusing ke arah kiri volume down dia akan jadi volume down, dan saya pusing ke arah kanan dia akan jadi volume up. Okey, kita pergi kepada Streamlabs sebab ini tujuan utama saya beli benda alah ni. Jadi saya dah tukar, anda boleh tengok dekat setting home key, hotkey saya pergi ke scene muka hadapan, saya tukar dekat sini, tekan home, lepas tu presentation saya buat end Alright, anda boleh nampak dekat sini. So bila saya tekan ni button 1 dan juga button 2 dekat bawah ni, dia akan bertukar. Nampak tak? Jadi benda ni sangat-sangat memudahkan hidup saya. InsyaAllah saya akan perbanyakkan lagi live saya dekat channel YouTube Mona Lisa. Sebagai kesimpulan untuk episod kali ni, dalam banyak-banyak item yang saya beli, ada 4 item. Item yang pertama tu memang boleh kata buang ke laut. Maybe saya buat giveaway ke, atau saya bagi dekat kawan-kawan yang terdekat saja. Yang kedua, dia punya footrest tadi berguna tapi tak kena dengan saya sebab saya pendek. Kalau anda kaki panjang, maybe anda boleh beli. Yang ketiga, ni dia tempat kita letak tangan, armrest ni dekat meja, berguna juga tapi tak kena dengan cara saya bekerja. Maybe yang ni saya akan simpan. Yang footrest tadi saya akan bagi dekat siapa-siapa je. Ni saya akan simpan, maybe kalau saya ada satu lagi tempat untuk saya buat setup, maybe saya akan letak dekat situ lah. Dan yang ni, last kali ni, ini sangat-sangat berguna. Ini sangat-sangat berguna kalau anda seorang streamer ataupun anda banyak buat mengajar online, anda banyak nak tekan banyak button macam tu, anda boleh beli benda alah ni. Maybe keyboard anda tak ada knob kan, anda nakkan knob tu gila-gila, anda boleh beli benda alah ni juga. And last kali, kalau anda ada barang-barang mengarut dekat Shopee, anda nak beli tapi anda macam khawatir dia punya kualiti, dia punya produk, dia punya function tu macam mana kan, anda boleh recommend saya dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.